Anda dah cuba ajak anak bercakap tapi masih belum ada respon. Video ni khas untuk anda. Sebelum tu, tahniah saya ucapkan kepada anda, ibu-ibu bapa yang hebat yang masih mahu belajar bagaimana nak bantu anak untuk belajar bercakap dengan lebih cepat. Memang ada anak yang cepat bercakap dan ada juga yang lambat bercakap. Tapi itu bukanlah menyebabkan kita terpaksa tunggu dan lihat saja. Kita perlu buat sesuatu. Dan sebaiknya daripada awal lagi anda boleh ajak anak bercakap dari rumah. Hai, saya Zuraida Syahimi, speech therapist. Saya juga ibu sama seperti anda yang mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Ini adalah video pertama yang saya buat khas untuk YouTube sahaja. Dan anda boleh juga follow saya di TikTok untuk lihat banyak lagi video-video pendek dan juga Instagram. Dalam video-video saya banyak sentuh tentang speech therapy, parenting dan juga communication. Tapi sebelum tu, saya nak baca satu quotes daripada Jim Rohn. Okay, Jim Rohn kata apa? Dia kata, success is 20% skills and 80% strategy. Jadi untuk berjaya, untuk latih anak kita bercakap, kita perlu ada strategi dia. Selalu kalau anda bawa anak pergi jumpa speech therapist, anda akan lihat speech therapist tu main-main saja dengan anak. Tapi sebenarnya ada banyak strategi, banyak teknik yang sebenarnya kalau saya nak ceritakan dalam video YouTube ni memang tak boleh nak cerita semua sekali lah. Tapi saya akan ringkaskan kepada 5 strategi yang anda boleh terus guna. Tak kisah anda buat aktiviti apa dengan anak. Sebab dengan strategi ni, bila anda gunakan, anda akan tahu apa yang perlu anda perhatikan. Anda akan tahu apa yang perlu anda jangkakan daripada anak. Dan anda akan tahu apa yang anda nak buat dan apa next yang akan anda buat. Ia bukan saja buatkan anak tu lebih cepat belajar bercakap. Anda pun tak adalah stres dan lagi seronok bila buat aktiviti dengan anak. Sepanjang menjadi speech therapist, saya nampak perbezaan yang sangat ketara antara parents yang balik rumah dia akan buat homework latihan yang speech therapist beri, berbanding parents yang hanya datang seminggu sekali saja jumpa dengan terapis. So seminggu sekali tu tak cukup, seminggu sekali dalam 1 jam saja. Tapi bayangkan aktiviti yang anda boleh buat dekat rumah lagi banyak, anda boleh buat tiap-tiap hari dan lebih lama lagi. Dan anak anda pun akan lebih relax. Tak adalah dalam keadaan yang terlalu penat sebab kena berulang-alik. Sehingga sampai satu masa bila ada klien, masa tu anak ni dia ada masalah pendengaran. Untuk masalah pendengaran ni, bila kita dah pakaikan cochlear implant, kita perlu bagi language stimulation tu lebih banyak. Okay, untuk 3 tahun pertama sangat kritikal untuk bagi language stimulation kepada anak. Sampai saya rasa, baiklah saya bawa anak ni balik rumah lah. Kan? Tapi sebenarnya saya tak boleh nak bawa anak ni balik. Saya pun ada komitmen yang lain. Saya pun ada anak-anak, ada suami, ada ibu ayah nak jaga. Jadi, apa yang saya boleh buat adalah saya share apa yang anda boleh buat dekat rumah. Okay, tak kisahlah anda nak guna aktiviti apa, nak guna toys ataupun tak ada toys. Tapi anda perlu perhatikan 5 perkara penting ni supaya anda dapat respon tu lebih cepat. Dekat rumah, bila kita nak buat aktiviti dengan anak, sebenarnya kita tak perlukan kerusi meja formal macam dekat klinik terapi. Okay, tak perlu. Kalau ada itu bonus. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Okay, yang penting adalah sama level mata. Kalau anak duduk dekat bawah, kita duduk kat bawah sekali. Kalau anak duduk dekat atas, kat atas meja makan contohnya, kita pun pastikan sama level mata dengan anak. Supaya bila kita ajak anak bercakap, kita berbual dengan dia, anak lebih fokus dan lebih dengar dan dapat lihat bagaimana kita bercakap. Dan untuk ibu ayah yang sibuk, yang bekerja, yang keluar pagi balik petang, sebenarnya masih lagi boleh curi masa sekurang-kurangnya 10 minit sehari, sama ada waktu mandikan anak, waktu bagi anak makan, ataupun waktu dalam kereta. Kita masih lagi boleh buat language stimulation tu kepada anak. Untuk ajar anak bercakap ni, bukanlah perlu bercakap banyak. Cakap banyak-banyak, okey, anak kita akan pandai bercakap. Oh, saya ni pendiam, jadi anak saya ni pendiam. Tak, sebenarnya kita perlu ada strategi. Kita tak perlu cakap terlampau banyak. Kita tak perlu cakapkan semua untuk anak. Tapi kita guna strategi ni. Apa dia?
Okey, yang pertama, okey, apa saja aktiviti yang anda buat, pastikan berkongsi tumpuan yang sama. Tumpuan yang sama kepada satu perkara yang anda buat. Contoh, kalau tengah makan, kita tak fokus kepada TV. Jadi tutup TV masa makan. Jadi bila kita bercakap, kita bagi tahu anak, nak makan nasi, nak minum air. Anak boleh fokus kepada kita berbanding fokus kepada TV yang pasang, ataupun ada setengah anak dia tengok iPad masa makan. So, kurangkan distraction. Fokus kepada perkara yang sama. Bila anda fokus kepada perkara yang sama, anak dapat lihat, anak dapat dengar dan anak dapat tiru dengan lebih mudah. Yang kedua, perlu ajar anak bercakap ikut tahap level umur dia. Sebab ramai saya jumpa parents yang terlalu cepat nak ajar anak bercakap. Oh, anak saya belum ada 50 perkataan. Tapi anak baru umur setahun lebih. Anak saya belum pandai cakap 2 perkataan. Tapi anak baru umur setahun lebih. Anak saya tak pandai sebut ABC. Anak baru umur setahun lebih. Jadi ikut level umur dia. Dan bila kita ikut level umur dia, pemilihan mainan pun samalah, kita pilih ikut level umur dia. Kalau anak yang kecil ni, umur setahun lebih ni, biasanya dia akan banyak aktiviti mainan yang fizikal. Yang dia boleh main, dia boleh pegang dan dia boleh keluarkan bunyi. Dia bukanlah benda yang tekan-tekan macam iPad tu. Itu salah satu daripadanya. Tapi benda yang dikeluarkan bunyi, contoh macam drum. Kalau anak saya yang sulung tu, Tasnim tu, dia suka main drum. So satu rumah dia akan round main drum, tuk. Tapi sebenarnya ia melatih dia mendengar dengan lebih baik. Untuk anak yang kecil, kita bila kita ada buku cerita ataupun kita main dengan anak tu, kita tak perlulah terus ajar, oh ini apple merah. Oh, susahnya nak ajar. Kalau anak umur setahun dengar, dia pun tertanya-tanya, apa ni? Dia nak tiru balik pun susah. Okay? So, kita perlu ajar macam mana? Kita ajarkan dia perkara yang dia guna seharian. Apa yang anak kita guna? Anak kita ada minum susu, ada yang pakai botol, ada yang tak pakai botol. Dia pakai baju, dia pakai pampers, ada bedak, ada bantal. Itu semua diguna setiap hari kan? Ada makanan dia, nasi, roti. Itu benda-benda pertama yang kita perlu ajar. Okay? Dan untuk anak kecil, biasanya dia tak terus bercakap. Okay? Dia akan buat bunyi dulu. Okay. Baba, mama. Kemudian lebih mudah kita terus ajar dia untuk tiru bunyi yang bermakna. Bunyi yang bermakna tu macam mana? Contohnya macam bunyi haiwan. Okay, ada kucing, miau miau. Itu bunyi haiwan. Ataupun ada kambing lah, bek bek. Kan senang nak sebut. Okay, sebab bunyi yang mula dengan huruf M, B dan P adalah mudah untuk anak sebut pada peringkat awal berbanding bunyi-bunyi yang lain. Ada juga anak-anak ni, dia tak berkomunikasi macam tu, tapi dia belajar dengan isyarat. Dia belajar tunjuk, dia belajar dengan mimik muka, dia angkat kening nak panggil mak dia, dia tarik tangan mak dia, dia tunjuk sana. Okey, jadi itu sebenarnya adalah satu cara untuk kita dapatkan respon anak kita tu dengan lebih cepat. Ada anak-anak yang belajar isyarat. Isyarat contohnya nak minum, nak tidur. Okay? Yang itu pun membantu untuk bantu anak berkomunikasi dengan anda. Okay? Jadi bila anak dah pandai tiru isyarat, dia dah pandai tiru bunyi, dia lebih mudah nak tiru perkataan. Tak adalah anda terus ajar anak terus bercakap perkataan ini warna apa, nombor apa. Tak perlu terlalu advance. Ikut level umur anak. Yang penting, bila anak mudah berinteraksi dengan kita, dia akan lagi suka untuk berinteraksi dengan kita. Nak main sama dengan kita, nak tengok apa yang kita buat, nak dengar apa yang kita cakap. Okay, jadi lebih mudah untuk anda ajar. Prinsip yang ketiga. Tak perlu paksa-paksa anak untuk sebut. Okay, selalu sangat saya jumpa. Sebut ni air. Anak dah dahaga tu, tapi tak bagi lagi air. Jadi anak pun macam, apa saya kena buat sebenarnya ni? Saya dah cakap dah air. Tadi. Tapi mak suruh juga sebut air. Sebenarnya kita tak perlu paksa-paksa anak. Apa perasaan kita kalau kita dipaksa? Okay,
saya nak makan mi goreng. Sebut betul-betul sikit. Mi goreng. Dah banyak-banyak kali kita kena sebut. Mestilah kita tak suka kan. Sama juga macam anak. Komunikasi kita tu tak jadi natural. So apa yang perlu kita buat, kita tak perlu paksa-paksa anak ikut ataupun anak tiru. Okay, ini kereta, ini lori, sebut lori baru boleh main. Oh, tak payah macam tu. Tapi kita tunjukkan contoh. Ini lori nak jalan, pompon. Lori jalan lagi, pompon. Oh, lori nak naik atas. Berapa banyak kali dia dengar perkataan tu, dan bila dia main dan kita dah tunjukkan contoh tu tadi, biasanya anak akan tiru. Okay, dia akan tiru gaya kita buat, dan dia akan tiru bunyi, dan kemudian dia akan tiru perkataan. Waktu ni, kalau ada orang lain yang boleh join sekali, itu lagi bagus. Sebab apa? Sebab orang lain tu, okay, contohnya ibu main, ayah pun join. Jadi, ayah akan tunjukkan contoh. Biasanya anak-anak ni, dia akan tiru, dia nak terlibat sama dalam permainan tu. Yang keempat, okay, kalau benda ni tak ada, dia tak jadi. Okay, apa dia? Yang keempat adalah beri peluang dan cipta peluang supaya anak yakin untuk cuba bercakap dengan anda. Bayangkan kalau anak kita tu tak perlu cakap apa-apa, semua kita bagi. Nak minum susu, kita bagi on time. Nak tidur, kita bagi on time. Nak bantal, tidur. Okay, nak makan, kita terus bagi on time. Nak pakai baju, bagi. Nak apa, semua kita bagi. Sampai dia tak perlu minta apa-apa. Dia duduk relax je. Dia tak perlu cakap dia nak apa. Okay, nak mainan, nak semua mainan. Dia buat saja semua aktiviti dia. Bila kita tak cipta peluang, bila anak tu nak cuba bercakap. Okay, contoh kita cipta peluang adalah bila contohnya, kalau kita nak gunakan susu, biasanya saya tak akan buat masa anak terlalu lapar lah. Okay, kalau anak nak susu tu, kita mungkin letak botol di dekat atas sikit, ataupun waktu dia nak makan biskut ataupun makan roti, okay, kita letak benda tu dekat atas sikit, so dia perlu minta dekat kita. Okay, kalau ada orang lain, contohnya ada abang ataupun ayah dia, minta ayah tolong demokan bagaimana nak minta. Mama nak biskut, mama nak roti. Jadi anak pun akan tiru. Okay, tengok balik tadi, dia akan tiru isyarat dulu, dia tunjuk tangan. Mungkin dia akan buat mimik muka, nak. Ataupun dia akan terus boleh cakap, nak. Jadi, bila kita dapat cipta peluang dan bagi peluang dekat anak, anak akan dapat cuba bercakap. Akhir, yang kelima, ini paling penting. Mungkin ada setengah orang rasa tak perlu, tapi bagi saya ini adalah perkara yang sangat perlu untuk galakkan anak tu jadi yakin dan suka bercakap dengan kita, iaitu respon setiap kali anak cuba berkomunikasi dengan anda. Bukan bercakap saja, mungkin anak just tunjuk mimik muka ataupun anak tunjuk dia nak something, jadi anda terus respon. Saya faham bila kita dekat rumah, kita ada banyak distraction. Kita tengah nak buat itu, nak masak itu, nak buat ini, nak tengok TV lagi, nak jawab mesej lagi. Tapi bila anak cuba komunikasi dengan kita, terus respon. Sebab respon kita tu adalah reward, adalah ganjaran, adalah hadiah yang paling berharga untuk anak. Buatkan dia rasa yakin dan dia rasa nak cuba lagi untuk bercakap. Jadi hari ini saya ada terangkan 5 prinsip yang anda perlu pegang, iaitu yang pertama, pastikan berkongsi tumpuan yang sama. Yang kedua, ajar anak ikut tahap level umur dia ataupun tahap level skill yang dia dah ada. Yang ketiga, tak perlu paksa-paksa anak untuk sebut. Sebaliknya, tunjukkan lebih banyak contoh. Yang keempat, beri peluang dan cipta peluang untuk anak bercakap. Dan kelima, respon setiap kali anak cuba berkomunikasi dengan anda. Tapi kalau anak anda masih belum bercakap, anda dah buat aktiviti, hari ni buat aktiviti dengan mainan ni, esok buat aktiviti dengan mainan tu, dan menggunakan 5 prinsip ini tadi, masih lagi belum ada respon, perhatikan satu perkara yang banyak menjadi punca anak-anak lambat bercakap masa zaman sekarang, iaitu penggunaan skrin. Kalau boleh, kurangkan pendedahan kepada skrin tanpa pantauan. Mungkin kalau kita nak tengok skrin, kita nak tengok Cocomelon, kita nak tengok YouTube Kids, boleh. Tapi tak terlalu lama, dan sepatutnya kita pun ada sekali join. Jangan bagi anak buat sorang-sorang, main game sorang-sorang. Bila anak main game, dia tak mendengar perkataan yang kita cakap sebab dia lebih fokuskan kepada apa yang dia lihat.
Jadi, kawal perkara ini dulu. Tapi, anda dah kawal gadget, anda dah buat macam-macam aktiviti, anda dah cuba buat hari-hari, masih juga anak saya tak bercakap lagi lah. Kan? Okey. Saya cadangkan anda bawa anak pergi jumpa dengan pakar kanak-kanak yang berhampiran ataupun speech therapist yang berhampiran dengan anda untuk cek lanjut apa skill yang masih belum anak ada. Dan biasanya bila mereka ada penilaian yang lebih lengkap, mereka akan cadangkan aktiviti yang spesifik khusus untuk anak anda. Semakin cepat anak anda belajar bercakap, anda akan dapati anak anda lebih happy, lebih gembira. Sebab apa? Sebab dia boleh bagi tahu apa yang dia nak. Dia tak adalah meragam menangis je. Kebanyakan kanak-kanak yang menangis tu, salah satu puncanya adalah bila dia tak tahu nak bagi tahu kita apa yang dia rasa, apa yang dia nak. Dan bila dia sentiasa menangis, menyebabkan dia lagi stres dan menyebabkan dia menangis lagi. Jadi bantu anak untuk boleh bagi tahu apa yang dia nak, boleh bagi tahu apa yang dia rasa, boleh bagi tahu apa yang dia fikirkan. Kalau anda nak tengok lagi contoh-contoh video stimulasi bahasa yang pernah saya buat, boleh tengok di channel ni ataupun di TikTok. Apa yang penting, teruskan usaha. Sebab pada anak, anda adalah dunia mereka. Anda adalah kawan yang paling mereka suka main. Anda adalah terapis yang paling mereka selesa berbual. Jadi, jumpa lagi dalam video YouTube yang akan datang.